Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para penonton di Facebook Masjid Al-Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dan bersua pada malam ini dengan penuh kemuliaan, keberkatan. Alhamdulillah, syukur kita dah masuk bulan yang sangat istimewa, iaitu bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala pilih dalam banyak-banyak bulan untuk diciptakan ataupun untuk dilahirkan seorang insan yang di mana menjadi kewajipan untuk kita mentaatinya, menjadi kewajipan untuk kita mencintainya, dan menjadi sandaran buat kita untuk mendapat keselamatan, kesenangan di dunia dan akhirat insya-Allah. Insan yang kita maksudkan tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersempena dengan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami di Masjid Al-Istighfar mengambil kesempatan untuk berkongsi selama 12 hari pertama ini dalam Rabiul Awal, berkongsi kebaikan dan keindahan mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dalam keadaan yang sangat mencabar, tidak dapat menganjurkan majlis Maulid Nabi seperti biasa tahun-tahun sudah 12 malam berturut-turut untuk kita ada majlis Maulid, akan tetapi insya-Allah semangat kita tidak boleh putus dan tidak boleh tidak untuk meneruskan perjuangan kita untuk mengetengahkan dan mengedepankan keindahan kepribadian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada hari ini perkongsian saya adalah mengenai kelebihan dan kepentingan kita untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan bersama. Ya, mudah-mudahan dengan berselawat kita dapat memupuk cinta kita kepada Nabi, dan mudah-mudahan dengan berselawat ke atas Nabi ini dapat dipermudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Dan sepanjang program Maulid Nabi di Masjid Al-Istighfar pada tahun ini melalui online, tema yang dipilih adalah hashtag Selawat for Life. Hashtag Selawat 4 ataupun for Life, L-I-F-E. Jadi mudah-mudahan dengan selawat ini dapat kita irtibat ataupun berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mulakan insya-Allah dengan berkongsi tentang kepentingan selawat dan kelebihannya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah ke atasnya dan ucapkanlah salam buatnya dengan seindah-indah selawat, dengan seindah-indah salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 ini menjadi sandaran buat umat, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berselawat kepada Nabi. Kalau kita perhatikannya dari sudut bahasanya, gaya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran ialah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Berbeza dengan ayat-ayat perintah yang lain. Contohnya perintah untuk solat. Wa aqimus solah, wa aqimis solah, dirikan solat, tunaikan zakat. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Very direct. Begitu juga dalam ayat-ayat lain, perintah-perintah lain. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, telah diperintahkan, telah diwajibkan untuk kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana diperintahkan atau diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu, supaya kamu peroleh takwa. Very direct. Itu juga dalam ayat yang lain,
agar berbakti dan berkhidmat kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah menghukum ataupun mewajibkan agar tidak menyembah melainkan Dia, yakni Allah, dan tidak menyekutukannya dengan apa-apa dan sesiapa sekalipun. Wabil walidaini ihsana, dan dengan ibu bapa kamu hendaklah berlaku ihsan. Itu perintah untuk ibadah, jangan syirik dan mentaati, berbakti kedua orang tua. Tetapi perintah untuk selawat ni berbeza. Permulaan sirah ataupun permulaan perkataan yang digunakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna di dalam bahasa Arab digunakan fi'il, kata present continuous tense, kata kerja yang berterusan. Yusalluna 'alan nabi bermaksud sedang dan sentiasa berselawat ke atas Nabi. Barulah datang perintah daripada Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah ke atasnya dan ucapkanlah salam kepadanya dengan seindah-indah ucapan. Dia ada intro dia, Masya Allah. Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Maknanya Allah sendiri dalam perintahnya kepada umatnya untuk selawat kepada Nabi kita, Allah mulakan dulu selawat. Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Apa maksud selawat ke atas Nabi daripada Allah? Allah selawat ke atas Nabi. Kata ulama, selawat Allah kepada Nabi adalah doa Allah kepada Nabi. Maknanya Allah pelihara Nabi, pelihara sewaktu hidupnya dan pelihara selepas kematiannya. Allahu ya'asimuka minan nas. Allah akan pelihara kamu daripada manusia. Daripada apa? Daripada diganggu, daripada disembah ataupun diagungkan, dipertuhankan. Allah SWT menjaga syariat ini. Allah SWT menjaga dan memelihara sunnah Nabi ini sehingga akhir zaman. Dan sebab itu kita berselawat ke atas Nabi ini, dan Allah SWT daripada dulu lagi berdoa dan sebagai rahmat Allah SWT dan menunjukkan kepada kita lah Allah SWT dan para malaikatnya berselawat. Kita ini yang hambanya lebihlah 2-3 kali ganda kena berselawat ke atas Nabi SAW. Baru datang lafaz perintah daripada Allah, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah ke atasnya. Bukan sahaja selawat, bukan sahaja doa buat Nabi, tetapi ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan salam dengan seindah-indah ucapan. Wasallimu taslima. Dan dalam bahasa Arab juga, perkataan salam ni bukan sahaja dengan apa yang kita lakukan, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi maksud salam di sini adalah salam sejahtera. Salam juga maksud adalah penyerahan, surrender. Maknanya penyerahan, serahkan dirimu, serahkan jiwamu, serahkan segala-galanya daripada kamu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita mengikuti apa yang diajar, diperintahkan oleh Nabi. Memang dalam Al-Quran pun Allah dah perintahkan kita suruh ikut Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang Allah SWT, apa sahaja yang beri Nabi kamu tu berikan kepada kamu, maka ambil. Yang diperintahkan tu ambil, ikut. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang, apa yang Nabi larang kita itu, maka tinggalkan. Dalam bentuk taat Allah tu mesti taat Rasul. Man yuti'illah, man ata' Allah faqad, man ata' Rasul faqad ata' Allah. Kan? Siapa yang wa man yuti'ir Rasul faqad ata' Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka hakikatnya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Nah, jadi Allah katakan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, katakanlah wahai Rasulullah kepada umat engkau, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul-betul kita semua ni umat cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah Rasul, kata Nabi, ikutlah aku.
ikut apa? Nak ikut apa? Ikut sunnahnya, apa yang dah ditunjukkan kepada kita, apa yang dah diajarkan kepada kita, sama ada dalam bentuk perkataannya, hadis-hadis, ataupun hadis-hadis yang berbentuk ikrar, yang tidak dikatakan tapi dia ikrar. Dan begitu juga sunnah-sunnahnya yang lain, dari sudut cara berfikirnya. Kerana bila kita katakan sunnah, apa yang ditinggalkan Nabi, bukan sahaja perkataan, bukan sahaja tingkah laku, bukan sahaja akhlaknya, tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu meninggalkan sistem, cara berfikir, manhaj, pendekatan dan sebagainya. Contohnya pendekatan bagaimana nak menangani, bagaimana nak menegur orang yang salah, yang berlaku seperti di Masjid Nabi, seorang badui, bukan di kalangan lokal, bukan di kalangan ahli Madinah, yang datang ke Masjid Nabi kemudian dia kencing sembarangan. Maka orang-orang pun marah, tapi Nabi tak marah, Nabi relax. Nabi kata biarkan dihabiskan dulu, habiskan hajatnya dulu. Maka diperintahkan kepada sahabat supaya jiruskan air tempat yang dia kencing tu, dan Nabi panggil orang badui tadi duduk dekat dia. Sesungguhnya Nabi ajar dengan penuh lembut, dengan penuh hikmah. Nabi tak marah. Sahabat-sahabat lain dah nak tampar dah, ni masjid ni kau kencing sembarangan, tapi Nabi tak marah. Apa Nabi buat? Nabi cakap baik-baik, ini adalah masjid, tak sesuai untuk apa yang kamu lakukan sedemikian. Ini adalah untuk takbir, tahmid dan baca Al-Quran, untuk solat. Jadi cara macam itu adalah bagaimana Nabi mendekati orang-orang, bagaimana Nabi nak menegur orang. Itu baru satu hal, belum lagi kita belajar bab-bab yang lain, bagaimana Rasulullah SAW berfikir, bagaimana sunnahnya itu diperkembangkan supaya sentiasa relevan dari masa ke semasa. Jadi insya-Allah dengan apa yang ditunjukkan, wa atakumur rasul fakhudhu, apa yang Rasulullah tunjukkan kepada kita, kita ikut. Bukan sahaja apa yang dia buat, tetapi apa yang dia tak buat, asalkan dia termasuk di dalam hukum asal Islam, ada sandarannya. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Nabi, siapa yang membuat perkara-perkara yang baru yang tak ada asalnya dalam agama, maka dia ditolak amalannya, ditolak amalan, tak ada dos, tak ada pahala, dan boleh jadi itu adalah bid'ah yang tercela. Tetapi kata ulama, kalau dia membuat sesuatu baru yang memang ada dalam religion, ada dalam asalnya, tetapi bentuknya tu tak ada, asalnya ada, prinsipnya ada daripada Al-Quran, semangatnya tu ada, maka itu adalah fahuwa minhu, dan dia daripada asalnya. Jadi inilah kita nak sangat pelajari bagaimana nak mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan arti kata sebenar-benar pengamalan sunnah. Itulah kita mulakan daripada selawat ke atas Nabi SAW. Jadi di sini terkandung banyak sangat kelebihan selawat. Nak cakap tentang hukum dulu ya. Jadi dalam surah Al-Ahzab ayat 56, apakah hukum selawat ke atas Nabi? Para ulama di kalangan mazhab Islam yang mu'tabarah seperti Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan juga Hanafiyah, berbeza-beza pendapat lah. Jadi ada yang mengatakan selawat itu wajib. Kalau boleh setiap kali disebut wajib untuk kita selawat. Asal disebut nama Nabi Muhammad, wajib kita kena selawat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana Nabi dah katakan al-bakhil, orang yang bakhil. Orang yang bakhil ni orang yang lokek. Man dzukirtu indahu, siapa yang disebut nama aku sedangkan dia dengar tapi dia tak selawat ke atas aku, maka dia kalangan orang yang bakhil. Jadi daripada situ hadis tersebut, para ulama katakan setiap kali disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk selawat. Dan berdasarkan ayat tadi, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Dan ada juga yang pendapat mengatakan wajib selawat sekurang-kurangnya seminggu sekali dalam Jumaat. Dalam Jumaat. Ada kata dalam seumur hidup sekali saja. Selain tu jadi sunnah. Jadi kita tak nak terlalu perpanjangkan, terlalu rigid sangat apa hukum ni. Kerana yang kita nak pupuk adalah cinta pada Nabi, dan selawat ini akan memupuk cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani menyatakan kelebihan berselawat ke atas Nabi di dalam kitabnya Safinatul Qadiriyah,
Beliau meriwayatkan daripada Ibnu Farhun yang berkata, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai 42 kelebihan. Perkara ini tertulis di dalam kitabnya Hadaiq Al-Anwar. Yang pertama, kerana imtithal awamirillah, iaitu melaksanakan perintah Allah. Tuan-tuan dan puan, segala perkara urusan kita, kalau memang itu adalah perintah Allah dan Rasul, kita dapat pahala dan mesti niatkan. Walaupun nampak perkara tersebut macam adat, macam rutin harian. Contohnya, kita siap-siapkan anak nak pergi sekolah. Siap-siapkan anak nak pergi sekolah, itu kan satu kewajipan seorang ayah dan ibu. Jadi bila kita tengah siap-siapkan anak kita, kita tolong dia, bantu untuk nak belajar sekolah, itu kan orang kata imtithal, sebagai untuk memenuhi perintah dan tuntutan daripada Islam, daripada Allah dan Rasul. Maka kita akan dapat pahala. Itu juga layanan kita kepada anak-anak kita, kerana Nabi pun suruh kita layan anak-anak kita, memberikan hak sewajarnya, layan kepada isteri, layan kepada suami. Maka ini semua adalah ibadah, kerana ada imtithal, kerana kita memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang membezakan antara adat dan ibadah adalah niat kita. Contohnya makan boleh jadi kita nak makan pasal kita lapar, pasal kita nafsu geram tengok aiskrim kita makan. Tapi kalau makan kita, meal yang betul-betul, makan kita itu kita niatkan supaya dengan makan ini aku jadi dapat tenaga, supaya aku dapat bekerja, dan imtithal. Kerana bila kita makan, maknanya kita appreciate rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita, kan? Kemudian dengan itu kita dapat pahala, insya-Allah. Dapat pahala. Jadi yang pertama, kenapa? Pasal itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, suruh kita berselawat ke atas Nabi. Yang kedua, insya-Allah kita akan bersamaan dengan selawat Allah kepada Rasulullah. Bersamaan dengan selawat Allah kepada Rasulullah, Allah tu selawat kepada Nabi, kita pun berselawat kepada Nabi, menunjukkan keagungan kadar ataupun nilai status Rasulullah SAW ini sangat tinggi. Wa rafa'na laka dhikrak, Allah SWT sendiri dah menjanjikan Nabi itu akan diangkatkan sebutan-sebutannya. Rasulullah ni, Nabi Muhammad SAW sentiasa disebut-sebut daripada dulu sampailah hari kiamat, dan disebut di bukan sahaja ahli dunia, tapi ahlus sama, iaitu para malaikat, kerana dia adalah kekasih Allah. Dia adalah kekasih Allah. Jadi kadarnya sangat tinggi. That's why orang yang ketahui kadarnya, dia akan rasa segan, dia akan rasa macam tak layak untuk nak dipanggil umat lah. Tapi yalah, mudah-mudahan kita semua memang kita umat dari sudut kita ni akhir Nabi, tetapi memerlukan juga pengakuan Nabi kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu perjalanan kita, dan mudah-mudahan Nabi menerima kita nanti. Amin. Kemudian bersamaan Allah Subhanahu Wa Taala, bersamaan selawat kita kepada Allah. Yang ketiga adalah mendapat ganjaran 10 kali selawat daripada Allah atas setiap kali selawat yang diucapkan. Jadi 1 kali selawat kita dapat balasan daripada Allah 10 kali selawat. Allah akan doakan rahmah kepada kita dan mengampunkan dosa kita. Yang berdasarkan sebuah hadis, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawatin wa hutas anhu ashru khati'atin wa rufi'at lahu ashru darajatin. Yang bermaksud, barang siapa yang kata Nabi, siapa yang selawat ke atasku 1 kali, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Kemudian Allah akan ampunkan dosanya sebanyak 10 dosa, dan Allah akan tinggikan darjat sebanyak 10 darjat. Baru 1 selawat. Kalau kita biasakan setiap hari 100 selawat, dah berapa tuan-tuan? 1 equivalent to 10, 100 equivalent to 1000, baru 1 hari. Kalau 1 minggu dah 7000 selawat kita dapat. Maknanya dah 7000 rahmat doa Allah kepada kita tu. Subhanallah. Itu dari sudut fadilat pahala. Ya, dari sudut lain pula, bersamaan dengan selawat para malaikat, maknanya kita sama-sama juga bersama malaikat berselawat ke atas Nabi, kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan yang kelima, dikurniakan oleh Allah 10 kali darjat atas setiap 1 selawat yang tadi itu.
dan dihapuskan dosa 10 kali kejahatan 10 dosa. Okey, sama hadis yang saya bacakan tadi. Segala doa akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah adab dalam kita berdoa. Kita kena mulakan dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah. Kemudian selawat ke atas Nabi. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila kita berselawat ke atas Nabi dalam doa kita sebagai permulaan, maka kita mengambil peluang, mengambil sebab yang sangat kuat untuk Allah SWT. Bukan sahaja dengarkan kita punya rintihan, bukan sahaja kita nak Allah dengar hajat-hajat kita, tetapi Allah dah bersedia untuk mendengar dan mengkabulkan permintaan kita, insya-Allah, disebabkan fadilat selawat ke atas Nabi SAW. Yang kesembilan, mendapat syafaat baginda Nabi SAW. Itu kita perlukan sangat. Syafaat itu adalah satu pertolongan daripada Nabi kepada kita, dan Rasulullah sahaja yang memiliki syafaatul uzma atau syafaatul kubra, syafaat yang paling agung, yang paling besar, the highest level of syafaat. Itulah syafaat Nabi. Dalam riwayat Bukhari, semua makhluk daripada zaman Nabi Adam, manusia daripada zaman Nabi Adam, semuanya akan nak minta syafaat. Bermula mereka pergi ke Nabi Adam. Nabi Adam kata aku tak ada. Turun Nabi Nuh kata aku tak ada. Pergi Nabi lain, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, sampailah Nabi Isa, dan sampai last kali Nabi Muhammad SAW. Dia bukan umat Nabi je, bukan umat Nabi Muhammad je yang minta syafaat, tak, tapi al-khalqu kulluhum. Kata dalam hadis, al-khalq maksudnya semua makhluk, bermula daripada Nabi Adam, semua akan minta syafaat. Makhluk yang mukallaf sajalah, binatang tak minta. Yang mukallaf sajalah manusia itu akan minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya diberikan syafaat. Maka Nabi SAW pun dalam riwayat tu, Nabi terus sujud doa di bawah arasy Allah, doa dengan doa yang panjang sampai Allah SWT kabulkan permintaannya. Itulah syafaatul uzma, dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat bagi Nabi SAW melalui selawat kita, insya-Allah. Kemudian mendapat keampunan Allah dan akan ditutup segala keaiban, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ke, dapat keampunan Allah, ampunkan semua dosa-dosa kita, insya-Allah. Allah akan menutup segala duka cita kita. Allah menutup duka cita kita. Tentu ada satu lafaz ataupun sirah selawat dipanggil selawat munjiyah. Di dalam selawat itu rangkapnya salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afats. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afats. Ya Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat yang boleh menyebabkan kita selamat daripada perkara-perkara yang kita takuti dan perkara-perkara yang al-afats, iaitu kecelakaan, kebinasaan. Wa taqdi lana biha jami'al hajats, dan akan selawat itu boleh menyempurnakan semua hajat-hajat kita. Wa tutahhiruna biha min jami'as sayiat, akan menyucikan dosa-dosa kita lah, semua kesalahan-kesalahan kita. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, dan selawat tersebut akan menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Dan begitu juga selawat akan menyampaikan kita kepada al-ghayat, iaitu kepada tujuan-tujuan yang mulia, tujuan yang paling agung. Aqsal ghayat adalah untuk bertemu Allah SWT dalam keadaan selamat, iaitu di dalam syurga lah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaat bagi anak dan juga harta, melainkan siapa yang datang bersamanya mempersembahkan hati yang salim, qalbin salim, iaitu hati yang suci dan bersih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So segala di situ duka cita kita akan hilang, sama ada di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. #selawat for life. Selawat for life. Seterusnya dikurniakan maqam hampir kepada Rasulullah. Maqam ni adalah kedudukan tempat yang dekat dengan Nabi. Kerana kan ada satu riwayat, aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling dekat dengan aku
aqrabuhum alayya manzilatan. Dalam hadis yang lain, aqrabuhum alayya manzilatan, orang yang paling dekat aku dekat syurga nanti adalah orang yang banyak sekali berselawat ke atasku. So kita semua impikan dan memang tujuan kita, target kita nak masuk dalam syurga. Tapi dalam syurga tu, kalau boleh kita nak dekat dengan Rasulullah. Pasal kita ni umat yang dah tak jumpa, tak pernah melihat dengan mata kasar kita, tak jumpa Nabi, tetapi hati ni boleh rindu, boleh kasih. Ini insan istimewa. Kalau kita jatuh cinta dengan pasangan kita, mungkin cinta terputik cinta pada pandangan pertama, cinta pada pandangan pertama, cinta pada fizikal, pada rupanya, belum lagi masuk hati. Sekali, seminggu dua, hatinya tu tak baik, busuk, harapkan cantik saja, jadi tak jadilah cinta pada pandangan pertama. Cinta pada Nabi ni berbeza. Kita tak dapat lihat dengan pandangan pertama kita, tetapi kita boleh jatuh cinta dengan pendengaran kita. Pendengaran pertama, pendengaran kedua, ketiga dan seterusnya. Banyakkan mendengar, maka kita akan rasa terkilan untuk bertemu Nabi, kerana baik sangat akhlaknya, indah, sifatnya mulia. Semua orang puji dia, the best creation, the best mankind dalam history. Ahli sejarah, orang-orang yang bukan Islam pun kategorikan Nabi itu sebagai orang yang pertama, yang paling the best lah, the most influential person on earth. Jadi kenapa? Pasal sejarah dia macam tu. Jadi kita pun nak tahu sangat, dan dia sangat baik. Semua perjuangan dia untuk umat menyebabkan kita hidup ini dalam keadaan selesa disebabkan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditunaikan segala hajat, selamat sejahtera pada hari akhirat. Jadi ada banyaklah, ada 42. Allah dan para malaikat akan berselawat ke atas individu yang berselawat. Yang ke-17, mendapat khabar gembira daripada Allah dengan balasan syurga. Yang ke-18, selamat sejahtera pada huru-hara hari kiamat. Saya baca semua, mudah-mudahan semangatlah kita untuk selawat. Selamat sejahtera pada huru-hara hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjawab secara langsung ke atas setiap selawat yang dibacakan. Mudah mengingat semula perkara-perkara yang lupa, mendapat kedudukan yang baik pada hari kiamat, serta tidak akan kecewa pada hari itu, tidak akan merasai fakir, terpelihara dari dihinggapi sifat bakhil, mendapat kesejahteraan daripada doa Rasulullah. Selawat akan menjemput setiap pengucapnya ke jalan syurga, menjauhkan seseorang itu daripada terlibat dalam majlis-majlis yang tidak disebut padanya nama Allah dan Rasulnya, atau majlis-majlis lagha. Majlis lagha itu adalah majlis yang melalaikan. Berselawat menyempurnakan kalam pujian Allah apabila disebut Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melintasi titian siratal mustaqim pada hari kiamat, terpelihara daripada sifat kasar dan gelojoh, disambut oleh Allah SWT pada hari kiamat dengan kata-kata pujian yang lunak, mendapat keberkatan daripada Allah, mendapat kesempurnaan iman, kasih dan cinta kepada Rasulullah, mendapat hidayah daripada Allah, dan dikurniakan hati yang sentiasa hidup mengingati Allah. Setiap selawat yang dibaca akan dibentangkan di hadapan Rasulullah SAW secara langsung. Teguh pendirian dengan kebenaran. Berselawat berarti kita menunaikan sebahagian daripada hak-hak Rasulullah ke atas diri kita, di samping dianggap mensyukuri nikmat Allah yang mengurniakan dan mengutuskan Rasulullah kepada kita. Berselawat juga berarti zikrullah, berzikir, syukur serta mengiktiraf segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah, mendapat balasan rahmat yang luas daripada Allah. Berselawat berarti melengkapkan pengertian berdoa dan memohon doa kepada Allah atas Rasulullah dan kepada diri sendiri. Antara kelebihan yang paling hebat kepada setiap individu adalah akan terjelma gambaran Rasulullah dalam jiwanya, dikurniakan oleh Allah SWT maqam seorang syekh dan murabbi, insya-Allah. Ya, inilah yang dinyatakan 42 kelebihan selawat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan kalau tak dapat semua, satu pun jadilah. Tapi kita insya-Allah lakukanlah yang terbaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan lah. Dan jangan lupa untuk sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bertemu lagi pada esok hari dengan asatizah yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.